Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di dalam channel YouTube Khalifah Bangkit. Alhamdulillah. Pertama sekali saya nak ucapkan salam Idul Adha, taqabbalallahu minna wa minkum kepada seluruh umat Islam. Rasanya masih tak terlewat lagi, dan nampaknya untuk kita bertakbir selama 3 hari berturut-turut sudah pun berakhir. Saya jadi macam sebab bila hari ini merupakan hari terakhir untuk bertakbir raya, dikuatiri tahun depan sama ada dunia dah kiamat ataupun kita pun dah dikiamatkan. Maknanya dah masuk kubur. Lepas selesai solat fardu, berapa ramai kita yang menggunakan peluang untuk bertakbir bersama keluarga. Jika solat Idul Fitri, selepas solat hari raya dah tak boleh dah. Tapi untuk solat Idul Adha, kerana besarnya hari raya korban ni di sisi Islam, kena melibatkan pengorbanan para nabi, para rasul, jadi Allah SWT izinkan untuk kita bertakbir raya selama 3 hari berturut-turut. Jadi kita kadang terlepas pandang, kita anggap takbir ni macam satu benda remeh-temeh. Sepatutnya kena hidupkan. Jadi hari ni pada saya hari yang sedih, saya dengan ahli keluarga saya bila tak dapat takbir raya. Dapatlah takbir hari-hari lain kan, boleh, tak jadi salah, tapi dia punya feel sebab dalam suasana hari raya tu. Okey, baiklah. Untuk video kali ni saya nak berkongsi dengan anda satu berita yang baik. Okey, apa pun saya ucapkan takziah kepada anda yang mungkin dah kena denda kerana tak pakai mask, habis tergebang RM1,000. Okey, tapi itu berkaitan dengan undang-undang duniawi. Tapi sebenarnya kita sebagai negara yang declare negara yang Islam itu merupakan agama rasmi, sepatutnya kita lebih serius dalam menangani masalah-masalah jenayah yang melibatkan syariah. Pertama sekali, umat Islam, orang lelaki-lelaki yang tak menunaikan solat 5 waktu berjemaah di awal waktu di rumah Allah. Tapi memandangkan keadaan sekarang ni masjid ditutup, takkan kita nak denda orang yang tutup masjid kan? Okey. Dan yang kedua, kita tak serius dalam menangani masalah mendedahkan aurat. Sebab tu negara kita kurang keberkatan dari Allah. Masalah zina, maksiat, penceraian dan sebagainya, kerana negara ni sudah hilang rahmat Allah. Pandangan rahmat Allah dah tak ada. Apatah lagi sekarang ni kita dalam musibah. Musibah ini diturunkan oleh Allah SWT kerana apabila manusia sudah jauh daripada Allah, maka negara kita jauh daripada pandangan rahmat Allah. Maka untuk kembalikan semula rahmat Allah SWT dalam negara ini, setiap individu Islam kita kena usaha supaya kita dapat mengembalikan kehidupan kita sama dengan syariat Nabi SAW. Kerana hanya kehidupan Nabi SAW lah yang dapat menggembirakan Allah. Daripada atas rambut sampai hujung kaki, dari kita bangun sampai kita tidur, sampai kita mati, kita kena pastikan corak kehidupan kita tak lagi daripada elemen kehidupan Nabi SAW. Kerana apabila kita gagal untuk memastikan perjalanan kehidupan kita tidak mengikut spesifikasi cara kehidupan sunnah Rasulullah SAW, maka sebenarnya kita tak dipandang oleh Allah SWT. Kemuliaan setiap individu Islam di sisi Allah bukan kerana harta dan pangkat paras rupa kita, tapi kerana berapa banyak kita amalkan sunnah kekasih Allah. Sebab sunnah ni bukan Nabi reka-reka sendiri, bukan Nabi duduk bawah pokok sambil isap ukok, sambil minum ketum dapat idea. Apa yang Nabi SAW dapat adalah wahyu daripada Allah. Kita yang terlepas pandang. Dan untuk kali ni saya nak share dengan anda video yang sepatutnya kita lagi serius tangani benda-benda macam ni. Tak kira siapa pun, ini kisah tentang pencukuran janggut mengikut pandangan ulama-ulama yang terdahulu. Begitu seriusnya Rasulullah SAW tekankan tentang masalah janggut bagi orang lelaki. Tidak ada siapa boleh bagi syafaat lagi kepada kita di akhirat kelak. Jadi dengarkan video kali ini, dan insya-Allah Allah SWT beri kita taufik hidayah untuk kita faham, dan paling penting kita sampaikan pada seluruh saudara-saudara Islam kita. Teruskan bersama Stesen TV, channel YouTube Khalifah Bangkit, dan jangan lupa subscribe dan share video-video yang terbaik untuk anda semua. Daripada saya DJ Imran Shah, teruskan menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hukum mengenai janggut. Soalan dia, adakah memanjangkan janggut dan mencukur misai itu sunnah? Orang tanya, memanjangkan janggut, mencukur misai itu sunnahkah? Apakah hukumnya jika mencukur habis janggut? Apabila menerima arahan membuat demikian, ada sebab-sebab peraturan? Adakah had, ada sukatan bagi memotong janggut tersebut? Ada had tak? Jelas?
Ini beberapa soalan yang diacukan kepada Tuan Mufti. Apa hukum bagi seorang yang tidak mahu mencabut atau memotong misai? Janggut dan bulu ketiak malah ingin pula menyimpan dan menjaganya dengan bersih. Bulu ketiak nak simpan juga. Apa jenis manusia, wallahualam. Orang tanya nak buat apa tipe ketiak ni? Kita nak geli-geli anak. Baik, jawapan bagi segala soalan tadi, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Tuan Mufti menulis bahawa mula-mula pengenalan janggut. Apa itu janggut? Berjanggut dan berjambang. Ini menyimpan helaian bulu-bulu pada dagu laki-laki, ya. Wanita tidak ada janggut. Berjanggut dan berjambang merupakan sunnah Rasulullah SAW. Cukup dengan jawapan ini sebenarnya. Satu je, bas. Berjanggut, berjambang ni sunnah Nabi. Apa makna sunnah Nabi? Perjalanan cara hidup Nabi. Dan kita yakin bahawa cara hidup Nabi lah cara yang paling bahagia, paling betul. Kalau kita mencukurnya, mana tak ikut sunnah Nabi, tak betul lah tu. Cukup dah, cakap tu tak faham. Kalau nak faham lah. Kalau tak nak faham, bagi 10,000 kitab pun tak faham. Berjanggut dan berjambang merupakan sunnah Rasulullah SAW. Bukan situ saja. Yang kedua, amalan para sahabat Nabi. Yakni semua sahabat berjanggut. Manusia yang diredha oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu, semua berjanggut. Baik. Dan para Nabi alaihimussalawatu wa taslimat. Para Nabi alaihimussalawatu wa taslimat, semua mereka ini ada janggut. Dalil dia apa? Baik. Di antara Nabi yang berjanggut yang disebutkan oleh Al-Quran ialah Nabi Harun, abang kepada Nabi Musa AS. Dan tafsir tulis bahawa sepupu Nabi Musa. Dan tafsir juga tulis bahawa pak saudara dia. Macam-macam tafsir. Yang tepatnya sepupu, yang dipanggil abang juga. Musa AS, Harun. Nabi Harun lebih tua 3 tahun daripada Nabi Musa. Firman Allah, qala ya bana umma la tadkhudh bi lihiyati wala bi ra'si. Wahai Harun, Nabi Harun kata, wahai anak ibuku, yakni anak mak saudara aku. Kalau ditengok pada tafsir yang menulis bahawa sepupu, mak saudara punya bayi orang panggil mak, kan? Ada juga. Wahai anak ibuku, janganlah engkau meragut janggut dan menarik rambutku. Janggut. Nabi Harun sebut janggut. Maknanya Nabi Harun berjanggut. Baik. Kadar janggut Nabi Harun ni punya panjang sehingga boleh diragut. Betul tak? Kalau trim, boleh ragut. Nak ragut macam mana? Ini amalan agama. Jangan kita abaikan, jangan kita pandang remeh ni sebab janggut ni. Dia membezakan mukmin dengan kafirin. Ini yang saya baca ni fatwa Fatwa ni faham ni? Baik. Kisah janggut Nabi Harun alaihissalam yang dipegang Nabi Musa alaihissalam ini menjadi dalil kepada ulama yang berpendapat bahawa amalan berjanggut itu disyariatkan dalam Islam dan menjadi sunnah Nabi-Nabi. Kita pun memang berpegang dengan syariat ini. Janggut ni ialah amalan Nabi-Nabi. Syariat dalam Islam. Dalil dia ni, ya bana umma la ta'khudh bil lihiyati wala bi ra'si. Mencukur janggut dan memelihara misai adalah budaya atau cara hidup orang-orang Yahudi, Nasara dan Majusi. Keras benar celaan ini. Besar ni. Cukur janggut maknanya licin cukur dan memelihara misai. Misai dia elok-elok dipelihara. Budaya ini Yahudi, Majusi, Nasara. Kalau kita dengar orang bermisai, dia marah gila. Marahnya. Oleh kerana itu orang Islam diperintahkan supaya berkeadaan sebaliknya. Orang Islam diperintahkan supaya sebaliknya. Tidak bersifat seperti orang-orang kafir. Tidak mengikut budaya mereka itu. Untuk membezakan cara hidup orang Islam dengan cara hidup mereka.
Bab ni ustaz-ustaz paling takut mengajar di masjid-masjid kerana takut tak dapat sapu surat. Oleh kerana itu, orang Islam diperintahkan, disyariatkan, diajar oleh agama berkeadaan berkhilaf dengan mereka ni, supaya membeza cara hidup orang Islam dengan cara hidup orang kafir. Jelas ni sabdaan Nabi SAW, a'ful lihya wa khudhul syawariba wa ghayyiru syaibakum wa la tashabbahu bil yahudi wan nasara. Riwayatnya Imam Ahmad, hadis sahih. Maksudnya, kamu simpanlah janggut. A'ful lihya, kata Nabi, simpanlah kamu akan janggut. Wa khudhul syawariba, kamu potonglah akan misai. Dan wa ghayyiru syaibakum, kamu ubahlah warna uban kamu dengan berinai, bukan dengan color, dengan berinai. Dan janganlah kamu mencontohi Yahudi dan Nasara. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal sahih dalam Musnad Ahmad. Dengar tak ni? Ni berita dia. Nabi sini beritahu, simpan janggut, potong misai, dan warnakan rambut dengan inai bagi yang beruban. Satu lagi riwayatnya Ibnu Abi Syaibah rahimahullah ta'ala, muhaddis. Orang pertama yang mengumpulkan hadis ni. Rawa anna rajulan minal majusi ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahawa seorang laki-laki daripada kalangan yang majusi datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad halaqa lihyatahu, dan keadaannya laki-laki ini telah mencukur janggutnya. Wa atala syaribahu, dan memanjangkan misainya. Seorang laki-laki datang jumpa Nabi dalam keadaan janggutnya cukur rapat, misainya berjuntai panjang. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma hadha? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya padanya, apa yang engkau lakukan ini? Ma hadha? Apa ni? Qala hadha dinuna. Hadha dinuna, bukan dinana tu. Hadha dinuna. Kata laki-laki tadi, inilah ajaran agama kami. Beginilah agama kami. Dia tak kata beginilah fashion kami. Yahudi nak Majusi tak kata inilah fashion kami. Tak, dia kata ini agama. Sebab agama ni i'tiqad, akidah kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinna fi dinina an nukhfiya syawariba wa an nu'fil lihyata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam agama kami, yakni Islam, kami memotong misai dan membiarkan janggut kami panjang. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah rahimahullah ta'ala sahih. Ini hadis Nabi. Imam Bukhari pula berkata, kana Ibnu Umar yukhfi syaribahu hatta yura ila bayadil jildi. Kata Bukhari, Ibnu Umar menipiskan misainya sehingga kelihatan kulitnya yang putih. Dia tak cukur, dia nipis dengan mengguntingkan misai. Sunnah dia mengguntingkan misai rapat sehingga nampak kulit bibir ni, kulit atas. Imam Bukhari menerangkan, yukhfi syaribahu, menipiskan. Yukhfi syaribahu, Ibnu Umar menipiskan misalnya hatta yura ila biyadil jildi, sehingga nampak putih kulitnya. Baik, daripada keterangan di atas, jelaslah membuktikan bahawa para sahabat adalah berjanggut kerana mencontohi amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadis dan pengenalan dia. Baik, hukum berjanggut dan mencukur misai. Apa dari segi hukumnya janggut ni? Menyimpan janggut, apa hukumnya? Maka ada pun perintah memelihara janggut itu banyak kali ditegaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis Nabi menegaskan simpan janggut. Kita je buat tak tahu. Bahkan anak kita berjanggut, kita kata apa? Musang dah datang. Anak berjanggut, eloklah, kita musang dah datang. Jadi hukumnya perintah Nabi memelihara janggut banyak dalam hadis-hadis Nabi. An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahfu syawariba wa afu lihya. Hadis Bukhari Muslim diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau,
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu cukurlah misai. Nipiskan misai kamu dengan gunting. Dan memeliharalah janggut kamu. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Hadis kedua, Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaliful musyrikin waffirul lihya wa ahful syawariba. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bezalah kamu daripada orang musyrikin, berbezalah kamu daripada musyrik, iaitu kamu peliharalah janggut dan cukurlah misai, yakni nipiskan misai kamu. Baik, adapun alat penyukur, clean shave tu kan, alat penyukur itu kiranya mata cukur itu bersifat seperti gunting, dia silang menyilang. Cuba buka tengok, dalam tu nipis, silang menyilang. Jatuh hukum dia gunting juga. Cukur ni ialah menggunakan pisau yang tajam mencukur habis. Blade. Baik. Oleh itu sunatnya ialah mencukurnya, menggunting, menipiskannya dengan gunting ataupun barang yang semakna dengannya. Saya pernah tanya ini masalah ini pada ustaz saya, Hadrat Maulana Syekhul Hadis Mu'anan Nazrul Rahman dalam berkatuhu. Saya pernah tanya ni. Baik. Dalam hadis yang lain lagi, baik, masuk pendapat Imam Syafi'i tentang janggut. Baik. Masuk mazhab kita. Apa kata Imam Syafi'i mengenai janggut? Menurut Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, bahawa janggut itu tidak dicukur. Imam Muslim menerangkan bahawa janggut ialah satu tumbuhan pada badan yang tidak dicukur. Tak sama dengan bulu ketiak, tak sama dengan misai, tak sama dengan bulu ari-ari, tak sama dengan bulu-bulu yang lain. Ditulis oleh Imam Nawawi dalam fatwanya Al-Mukhtaru, pendapat yang paling terbaik terpilih. Tarkul lihayati ala haliha wa an la yata'arrad laha bi taksiri syai'in asalan. Wal mukhtaru fil syaribi tarkul isti'asali wal ikhtisari ala ma yabdu bihi tarfu sifati. Ma tarfu syafati.